berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, kali ini Cikgu akan berkongsi video berkaitan dengan sejarah tingkatan 4. Tajuknya adalah bab 2, iaitu kebangkitan nasionalisme. Untuk bab 2 ini terdapat 8 subtajuk di dalamnya, iaitu 2.1 maksud nasionalisme, yang kedua perkembangan idea nasionalisme di barat, 2.3 perkembangan nasionalisme di Asia, 2.4 perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita, 2.6 kita akan tengok faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Subtajuk yang ketujuh adalah perkembangan nasionalisme dan subtajuk terakhir dalam bab 2 adalah kesan perkembangan nasionalisme. Untuk video kali ini kita akan tengok tajuk yang pertama dahulu, iaitu 2.1 maksud nasionalisme, di mana kita akan tengok pendapat tokoh-tokoh. Sebagai pengenalan, kita akan tengok dahulu apakah maksud konsep nasionalisme secara umum. Nasionalisme merupakan satu perasaan cinta mendalam terhadap bangsa dan negara. Selain dari itu, nasionalisme merupakan semangat kebangsaan, iaitu menjelaskan sikap dan pendekatan perjuangan menentang penjajahan atau pembelaan bangsa dan negara. Nasionalisme juga merupakan satu gerakan mencapai kebebasan dari segi politik, ekonomi, sosio daripada dikuasai oleh orang asing. Idea nasionalisme ini tidak sama antara negara dan juga satu-satu zaman itu. Ini kerana ia berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling, termasuklah keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Mari kita tengok pendapat tokoh-tokoh. Yang pertama adalah Hans Horn, di mana bagi beliau nasionalisme merupakan satu gerakan meletakkan kesetiaan seseorang kepada negara atau bangsanya. Tokoh yang kedua adalah Profesor William A. Ruff. Nasionalisme Melayu adalah satu kesedaran dan ketegasan diri yang muncul pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Ini disebabkan oleh ancaman hak kepentingan orang Melayu dan juga faktor ekonomi pada ketika itu. Selain dari itu, nasionalisme juga wujud disebabkan oleh kebimbangan masyarakat di tanah Melayu terhadap sekularisme dan juga imperialis barat. Tokoh yang ketiga adalah Dato' Onn Jaffar. Bagi Dato' Onn Jaffar, nasionalisme adalah satu keadaan di mana menzahirkan bangsa yang lebih tegak dan kuat, iaitu boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri dan mengambil tempat sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegak dan bersatu. Tokoh yang seterusnya adalah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Perjuangan menentang penjajahan perlulah mempunyai persatuan dan perpaduan yang kuat, yang juga dikenali sebagai National Front. Bagi mencapai kemerdekaan, pada masa yang sama juga perlu berpegang pada tata tertib dan juga adat sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Tujuannya adalah bagi menebus, merebut, merampas kembali hak mutlak
bangsa yang telah ditenggelamkan. Tokoh yang seterusnya adalah Dr. R. Santara Lingam. Bagi beliau, nasionalisme adalah fenomena sejagat mengiktiraf hak setiap bangsa dengan menubuhkan negara sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu untuk disalurkan kepada negara bangsa itu. Tokoh yang seterusnya iaitu Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Bagi beliau, nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana ciri nasionalisme pada ketika itu adalah kesetiaan kepada raja dan berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Pendapat tokoh yang terakhir yang akan kita lihat adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, perjuangan orang Melayu adalah bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Sebagai rumusan, tafsiran nasionalisme adalah pelbagai dan ini adalah berdasarkan kepada sejarah, corak perjuangan dan juga karisma pemimpin pada ketika itu. Ini bermaksud nasionalisme adalah satu perasaan cinta akan negara bagi membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Nasionalisme juga merupakan satu gerakan melahirkan perasaan kekitaan melalui persamaan kebudayaan dan juga pengalaman sejarah bagi tujuan untuk membebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan dengan bermatlamatkan untuk melahirkan bangsa yang bersatu dan juga negara yang berdaulat. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video kali ini. Cikgu mengharapkan agar video ini akan dapat membantu anda, terutamanya bagi pelajar tingkatan 4. Semoga video ini dapat membantu anda untuk memahami lebih mendalam mengenai konsep nasionalisme. Bye!